Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi semua pelajar Kelab Badminton. Baik, pada hari ini kita akan menyambung lagi aktiviti memanaskan badan. Baik, kenapa perlu kita panaskan badan? Baik, ini adalah soalan yang selalu ditanya. Kenapa perlu panaskan badan? Baik, pemanasan badan ataupun apa-apa aktiviti fizikal yang kita buat, sebelum kita buat aktiviti fizikal, kita perlu memanaskan badan. Ini kerana yang pertama, ia memberikan persediaan kepada badan kita supaya selepas ini badan kita tahu dan badan kita bersedia bahawa kita akan melakukan aktiviti sukan yang berat. Okey, contohnya badminton, berlari, main tenis, mendaki gunung ataupun walaupun aktiviti-aktiviti indoor seperti tarian, menari, semua kita ada aktiviti pemanasan badan. Baik. Yang pertama sekali kamu kena tahu aktiviti pemanasan badan ni meningkatkan kadar denyutan jantung kamu. Jadi bila kadar denyutan jantung dia tinggi, dia akan menyebarkan oksigen yang menyalurkan oksigen dan juga nutrisi kepada seluruh badan. Kalau kamu tak bersenam, tak warm up, terus buat sukan, jantung kamu pun akan terkejut. Dia tidak bersedia. Okey? Dia tidak bersedia. Baik. Dan juga ia mengurangkan risiko kadar kecederaan pada bahagian otot lah. Pada bahagian otot. Baik. Seterusnya, warm up ini perlu untuk merangsang sistem saraf pusat. Ia akan meningkatkan, kalau kamu warm up, dia akan meningkatkan kadar oksigen di bahagian otak dan ia akan merembeskan hormon yang baiklah kepada seluruh badan kamu dan juga ia merangsang sistem kawalan motor otot kamu dan meningkatkan kawalan koordinasi dalam aktiviti sukan kamu. Baik, bila kamu warm up, muscle kamu ni, contohnya kalau kamu main badminton, muscle di tangan dan juga kaki kamu akan bersedia. Dia sudah panas. Okey? Ada beberapa yang lain, ada beberapa perkara yang lain yang kamu tengok sebelum kita pergi, dia akan panaskan dulu. Seperti contoh, kalau kamu tengok sukan permotoran, juga dia akan panaskan kenderaan. Dia akan panaskan enjin, dia akan panaskan tayar. Ini adalah untuk mempersiapsediakan kenderaan tersebut. Jadi badan kita, bukanlah kata badan kita ni macam kenderaan, tapi kita perlu sediakan badan kita dalam keadaan ataupun momentum yang bersiap lah sebelum melakukan aktiviti. Jangan terus-terus terkejut. Ambil contoh, kamu pagi-pagi bangun pagi, tidur terus kamu buat lompat pagar, lompat bintang 10 kali. Kan dia jadi macam badan kita jadi lemah lesu, lebih sakit. Kita kena bersedia warm up dahulu. Okey? Baik. Dan juga ni aktiviti renggangan. Kita lihat bagaimanakah aktiviti renggangan yang dilakukan. Hey guys, and welcome back to our... Okey, kita lihat sekejap. Kita lihat benda ni. Okey. our channel. Now, after you finish playing badminton, do you often feel like this? But want to feel like this? Of course you do. Badminton is one of the most brutal sports on the body. So today we're going to take you through 6 of the best stretches you can do and explain why each of these are great for certain shots. And make sure you stay tuned to the end of the video where we'll go through the best stretch to help you increase your smash power. So let's get to it. Firstly, we're going to stretch our lower back. This is really important as having a tight back will not only lead to injuries in your back, it will also cause injuries in many other areas of your body. And also, having that flexibility in your lower back will enable you to generate that rotation through your trunk when you're hitting your overhead shots. Baik.
Pertama sekali dia bagi tahu lower back ataupun bahagian belakang di bawah kamu ni, dekat tulang belakang kamu ni. Baik, bila kita main badminton, kalau kamu tengok video ni, contohnya kamu tengok video ni Video ni dia ambil bola tanggung yang ke belakang. Bola ini kalau kamu tidak melakukan renggangan yang betul, masa kamu tarik tangan kamu nak memukul ke belakang, badan kamu akan flex. Badan kamu akan flex macam tu. Kalau tulang atau otot belakang kamu tidak dipanaskan dulu, dia akan menyebabkan kamu selepas sukan, selepas permainan badminton, kamu akan jadi sakit. Nampak dia flex badan dia. We're going to lie on our back, bring our knee up and across our chest, and with our opposite hand, gently pull your knee towards the floor. And to increase the stretch, look the opposite way. In badminton, we are always lunging, which creates lots of force going through your glutes and hips. So this stretch has two stages. Firstly, we sat down with one leg in front of us at a right angle and the other behind us also at a right angle. And we simply lean over our front leg directly. If you feel a good stretch, then remain there. But if you want to advance, then straighten out your back leg, square your hips off and lean over and down. And this is known as a pigeon stretch. If you don't keep your glutes and hips loose, then they become more and more stiff over time, which is going to limit your movement and especially your lunging. We all want to be playing when we're 80 years old, right? Lunges adalah capaian kaki kamu. Kalau kamu tengok dekat sini, ini contoh lunges lah ni, nampak ni. Kamu tengok bila dia nak ambil bola yang terlampau depan, dia akan stretchkan kaki, nampak tak? Dia akan stretchkan kaki ni sampai begitu jauh ke depan. Nampak? Zap, yang merah tu. Jadi aktiviti yang ini adalah untuk merenggangkan bahagian otot di peha dan juga di bahagian betis kamu. Okey? Sangat penting sebab mainan badminton dia banyak bermain dengan langkah. Langkah buka besar, kangkang besar. Jadi aktiviti untuk merenggangkan kawasan peha kamu dan juga betis kamu serta pergelangan kaki sangat penting. Okey? In badminton, having a loose quad will help ease the pressure that we continuously put through our knee joints when playing badminton. So we're going to do this stretch by lying down and gently pulling our foot towards our glute. Okey, ini renggangan untuk bahagian lutut. So if you can't reach your foot with your hand, then wrap a towel around it. Okey, kalau kamu ada yang tak sampai, betul, memang betul. Ada yang tak boleh sampai capai kawasan kaki di belakang, kamu ambil tuala ataupun kamu ambil lah apa-apa tali kain ke, jadi kamu gunakan bantuan itu untuk tarikkan kaki kamu. Jangan tarik terlampau kuat. First, pada mula-mula tarik slow-slow, kemudian beransur semakin kuat. Okey? Jangan terus mengejut kuat. Ini kita panaskan badan, bukan kita nak buat secara mengejut. Semua aktiviti pemanasan badan dan juga renggangan perlu dilakukan secara berperingkat. Tarik sikit, dah okey sikit, tarik sikit. Renggang lagi, tarik lagi. Kalau renggang lagi, turun lagi. Dia macam tu, bukan terus turun sampai maksimum. Okay? Now our hamstrings are key to our overall movement and efficiency, and we need both strength and flexibility in them. So to actively stretch our whole hamstring, we're going to lie down with one leg in the air, interlock our hands behind the leg, bend the leg and then straighten it. And then keep repeating. Okay, ini untuk hamstring di belakang ni, belakang peha kamu. Otot belakang peha ni. Jadi ini memainkan peranan untuk kamu melangkah untuk ambil bola yang lebih dekat, lebih jauh. Bila kamu nak capaikan satu bola tu yang jauh, kamu akan langkah dengan buka kangkang yang besar. Jadi hamstring ni akan mainkan peranan. Kalau kamu tak panaskan badan, hamstring ni lah yang akan sakit. Sebab itu kalau kamu main benda-benda yang melibatkan pergerakan kaki, main bola, lompat tinggi, berlari dan sebagainya, kalau kamu tak panas badan, kamu akan rasa sakit dekat bahagian peha dan juga bahagian betis kamu.
Sebab tak panas badan dengan betul. Okay, ikut dia beberapa kali dia buat ni. As you do it, try and pull your leg further and further back so you really feel the stretch through the hamstring. Next, we're going to stretch our calves. As we showed in our leg strength video, calf jumps are really important for Calves ni rebounding, betis using betis. that spring to generate both jump height and quick movement. If you don't have the ability to generate spring, then you won't be as effective on court. So Jadi calves ataupun betis dekat bahagian kaki bawah kamu ni, atas sikit daripada we're going to stretch kamu out tengok our ada bahagian mana calves using ni ya. a yoga pose known as down dog, walking out our calves alternately. And this is also another great hamstring stretch. Tu, bahagian betis kaki bawah kamu ni, kalau kamu tengok dekat sini bahagian sini, ini sangat penting untuk untuk kamu panaskan supaya dia lebih flex. Dia ibarat spring. Dia ibarat spring dekat kenderaan. Kalau kamu melompat masa kamu smash, bahagian inilah yang akan menyerap hentakan daripada kamu lompat tu, hentakan badan kamu bila kamu lompat tu. Kalau kamu tak panaskan badan, otot ini dia tidak bersedia, dia akan sakit. Okay? Ustaz yakin semua pemanasan badan ini kamu boleh buat di rumah. Ataupun kamu boleh buat semasa bermain. Dia tidak melibatkan apa-apa peralatan. We're putting lots of strain through our shoulders, especially when we're smashing a lot. Okay. Ini untuk bahagian bahu. If the muscles around your shoulder are stiff, then we won't be able to generate as much rotation or racket head speed, leading to less power in your smash. So we start this 3-in-1 stretch in child's pose with our arms out in front of us, leaning back, and we're going to lean into one shoulder, really feeling that stretch through the lat. And we're going to hold this for 10 seconds. Okay, buat macam ni, turunkan sekadar yang kamu mampu 10 saat. We're then going to bring the arm round with the thumb and index finger on the floor. Okay, kemudian kamu bukakan dan kamu letakkan bahagian ibu jari kamu di lantai. Kamu tiru macam tu lah. And again, lean into it. And this Kemudian kamu tekan di bahagian bahu. down your pec and also your bicep. Ingat, renggangan jangan buat terus nak tekan kuat. Tak boleh. Buat sikit-sikit sekadar yang mampu. Rasa ni dah boleh. Dah renggang sikit. Tolak sikit lagi. Okay, jangan terus pam hentam sampai maksimum. Tak boleh. And again, hold for 10 seconds. After we've done that, we're going to bring the arm through and stretch out the back of our shoulder. Again, leaning into it. And you should also feel a stretch through your lat in your opposite hand on this stretch. Hold for 10 seconds. Baik, ini adalah renggangan yang hampir sama masa kamu buat, yang selalu kamu buat masa kamu berdiri tu, betul tak? Mula kamu mula dengan kepala, kemudian kamu buat dengan tangan. Cuma yang kali ini dia buat masa duduk supaya dia memberikan lebih tekanan dan juga lebih renggangan. Dia gunakan berat badan dia tu untuk tekan lagi, untuk renggangkan lagi otot tu. Boleh tak buat masa berdiri? Boleh. Cuma kalau kamu buat masa duduk ni, dia lebih renggang. Okay? As well as stretching your shoulder, you also need to strengthen your shoulder. And we've done a previous video on this if you want to check that out. It is widely researched that to get the benefit out of stretching, you should do each stretch for between 30 and 40 seconds. Okay, berapakah kadar masa yang kamu perlukan untuk setiap kali set? Ada 6 set ni ya. Ada 6 set. Satu set tu berapa kali kamu buat? Kalau satu set ada kiri ada kanan, kiri 30 ke 40 saat, kanan 30 ke 40 saat. Dia bukan macam kamu buat selama ni. Selama ni kalau kita tengok selalu exercise, selalu warm up, kita akan kira tolak dekat bahagian kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 je. Tidak. Sampai 30 ke 40 saat. Barulah otot kamu benar-benar renggang dan bersedia.
But in total, that's only 10 minutes of stretching at the end of every session. And trust us, it's definitely... Okey, di sini Ustaz nak bagi tahu ada perbezaan antara renggangan dengan pemanasan badan. Renggangan dia lebih melibatkan untuk flex kepada otot-otot. Tetapi pemanasan badan, contohnya aktiviti pemanasan badan, contoh lompat bintang, itu kamu perlu buat untuk menyediakan kawasan untuk menyediakan kamu punya jantung bersedia untuk melakukan aktiviti-aktiviti berat. Okey? Boleh faham? Okey, sebentar. Alright. Jadi ini antara yang kamu boleh jumpa di dalam internet. Ini adalah modul satu murid satu sukan. Okey. Aktiviti gerak kendor ada yang kamu boleh buat sendiri, ada yang kamu boleh buat lebih flex lagi, dan ada yang kamu boleh buat berpasangan. Baik, berpasangan ni kalau kamu ada main dengan kawan, okey, ataupun kamu contohnya ada tim beregu, kamu main double. Okeylah. Okey, jadi sampai sini sahaja aktiviti hari ini untuk fokus kepada renggangan. Ingat, kita ni main badminton. Walaupun kita main badminton, apa-apa sukan pun, kamu main sukan ini adalah aktiviti yang melegakan ataupun memberikan badan kita jadi lebih sihat. Tapi kalau kamu tidak main sukan dengan warm up, dengan tata cara yang betul, kamu main tanpa warm up, badan masih lagi sejuk, kamu terus main, kamu hentam sampai limit, kamu hentam semua permainan sampai maksimum keupayaan kamu, sukan tidak akan menjadi sesuatu yang menyihatkan badan kamu. Bahkan sukan akan jadi sesuatu yang menyakitkan. Ingat, semua perkara dalam dunia ini kamu perlu lakukan dengan tata cara yang betul. Barulah ia akan memberikan faedah kepada kamu. Sukan pun begitu. Kamu bersukan dengan cara yang salah, ia akan lebih menyakitkan badan kamu. Tapi kalau kamu bersukan dengan cara yang betul, ikut aturan dia, tata cara dia akan lebih menyihatkan badan kamu. Ingat semua, jaga diri masing-masing. Ingat, permainan badminton kamu bolehlah main di hadapan rumah kamu. Tetapi jangan kamu pergi merata main sampai dekat tempat-tempat yang terbuka. Ingat, kita masih dalam dalam keadaan COVID. Tolong jaga SOP, tolong jaga keadaan diri kamu semua. Okey? Baik, sekian sahaja hari ini untuk kelas badminton pada 2 hari bulan 9 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera.